Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di hadapan aku ni ada sebuah jam tangan yang boleh kesan kadar stres aku. Dia boleh kesan kandungan oksigen dalam darah aku. Dia boleh pantau kadar denyutan jantung aku. Dia boleh jawab panggilan telefon. Dia boleh baca notifikasi yang masuk dalam smartphone aku. Dia boleh merekod segala aktiviti sukan aku. Dan yang lebih menarik, dia ditawarkan dengan harga yang cukup rendah berbanding dengan fitness tracker yang lain. Okey, sebelum aku bercerita lebih lanjut tentang produk ini, jom kita saksikan dulu video unboxing. Adalah fitness tracker terbaru dari Amazfit yang dinamakan Amazfit GTR2. Maknanya ia merupakan siri GTR yang kedua keluaran Amazfit. Selain ia bertindak sebagai fitness tracker, Amazfit GTR2 ini juga mengandungi beberapa fungsi yang ada dalam sesebuah smartwatch. Pembaharuan yang paling ketara jika dibandingkan dengan Amazfit GTR1 ialah GTR2 ini mengandungi fungsi PAI, Personal Activity Intelligence, boleh membaca kadar stres, boleh membaca kandungan oksigen, yang mana fungsi ini adalah fungsi yang diperbaharui dalam GTR2 yang tidak terdapat dalam GTR1, dan fungsi-fungsi yang lain seperti sleep monitoring, heart rate monitoring, dan boleh menjawab panggilan telefon yang ini juga tidak ada terdapat dalam GTR1, dan ia juga boleh mendengar muzik. Di antara fungsi yang paling ketara yang terdapat dalam GTR2 ini ialah dia mempunyai satu fungsi yang dinamakan Offline Assistant Voice, yang mana kita boleh memberi arahan kepada smartwatch ini untuk membuka mana-mana aplikasi ataupun mana-mana workout yang kita inginkan. Amazfit GTR2 ini mengandungi dua variasi. Yang pertama versi klasik dan yang kedua versi sports. Yang mana versi klasik ini body dia diperbuat daripada stainless steel, manakala strap dia daripada leather 22mm. Dan versi sport pula body dia diperbuat daripada aluminium alloy, manakala strap dia daripada silikon juga 22mm. Bateri dia berkapasiti 471 mAh dan boleh bertahan sehingga 14 hari menggunakan magnetic charger. Manakala storage dia pula mempunyai kapasiti 3GB. Display 1.39 inch dan dilengkapi dengan 3D curve display. Ia dilengkapi dengan AMOLED screen dengan 326 ppi dan beresolusi 454 pixel x 454 pixel. Di bahagian belakang pula terdapat dua lubang kecil, dan yang pertama adalah untuk speaker dan yang kedua adalah untuk mic. Maknanya Amazfit GTR2 ini boleh menjawab panggilan telefon dan boleh juga memainkan muzik terus menerusi Amazfit GTR2. Kita semua tahu bahawa kebanyakan smartwatch masa kini ada fungsi always on display, tetapi layarnya tidak berapa ria. Berbanding dengan Amazfit GTR2 ini, layar paparan untuk fungsi always on display dia sangat menarik dan nampak seolah-olah ria mengikut watch face pilihan kita. Okey, sekarang aku nak tunjukkan beberapa fungsi ringkas yang terdapat dalam Amazfit GTR2 ni. Okey, dekat sebelah kanan ni ada dua tombol, satu tombol atas dan bawah. Yang atas ni kalau kita tekan,
dia akan masuk ke dalam menu beberapa fungsi yang ada terdapat dalam smartwatch ni lah. Yang pertama, dia ada PAI ni. PAI ni adalah Personal Activity Intelligence, yang mana dia akan memberikan nilaian. Kemudian dengan nilaian yang diberikan itu, kita boleh dapat tahu kecergasan seharian kita. Okey, kemudian nak back, kita tarik je ke belakang. Kemudian dia ada heart rate ni, biasalah untuk menguji dia punya kadar denyutan jantung kita. SpO2 untuk mengesan kadar kandungan oksigen dalam darah kita. Kemudian dia ada workout. Kat dalam ni ada beberapa jenis sukan, 12 disediakan dekat sini. Okay, dekat sini ada dia bagi 12 yang dekat skrin utama ni. Kemudian dia sebenarnya terdapat banyak lagi sukan apabila kita pergi dekat mall. Kalau kita pergi kat cycling ni, okay, dia ada outdoor, dia ada indoor. Ada MTB, geng MTB boleh lah ni. Dia ada mountain bike, ada mountain biking. Kemudian BMX, geng BMX boleh lah ni. Kemudian kalau swimming, okay, swimming pula dia ada satu kat pool, satu kat open water. Open water ni nak berenang kat laut, boleh lah pakai ni. Okay, kemudian outdoor sport ni kita tengok dia ada climbing, ada hiking, kaki hiking boleh, rock climbing pun ada, fishing pun ada. Siapa kaki pancing boleh gunakan lah ni. Mungkin dia dapat tahu, boleh mengesan berapa ikan kita dapat ke. Kemudian ada roller skate pun ada. Kemudian indoor pula kita tengok, indoor sukan. Okay, dia ada macam-macam aerobik pun ada. Ni perempuan suka ni, aerobik. Kemudian body combat pun ada. Kemudian banyak juga beberapa jenis sukan kat sini. Yoga pun ada. Zumba tak ada Zumba. Stretching pun ada. Gymnastik pun ada. Ni baguslah untuk wanita-wanita pun. Menari pun ada. Okay, kita pergi tengok kat sini apa yang ada. Tarian Zumba ada. Okay, ni untuk orang perempuan. Zumba pun ada ni. Untuk aktiviti ni, dia boleh mengesan kita punya kalori, berapa yang dah terbakar lah kalau kita gunakan aplikasi ni. Kemudian dia pantau kita punya denyutan jantung, supaya heart rate kita tak adalah sampai terlebih. Dia pantau. Kemudian kita boleh tahu kita punya dah berapa kalori kita dah terbakar dengan melakukan aktiviti yang kita buat ni lah. Kemudian kita tengok pula boxing pun ada. Boxing ada. Wrestling pun ada. Macam-macam sukan ada. Tai Chi pun ada. Muay Thai pun ada. Ini orang Kelantan suka ni. Taekwondo ada. Karate ada. Banyak sukan ya. Ini kategori sukan lah. Okey, kemudian ball pula. Ni biasalah. Kalau ni sekarang. Okey, semua aktiviti sukan ni dia badminton pun ada, ya. Okey, semua aktiviti sukan ni dia hanya pantau kita punya heart rate. Kemudian mungkin dia boleh lah detect kita punya GPS tu. Kemudian dia boleh pantau kadar denyutan jantung kita. Tu antara aktiviti yang kita guna lah. Okey, tadi. Kemudian kita tengok winter. Kita tak adalah cuaca winter kat sini. Ni kalau kita pergi ke negara-negara yang bersalji, pergi Cameron boleh kot. Boleh main kot. Okey, kemudian ni DAT pun ada. Cantik lah. DAT pun ada. Mungkin dia boleh kira step kita lah, berapa tapak kaki kita dah bergerak, berapa kalori kita dah terbakar. Denyutan jantung berdebar juga ni kalau lalas nak dapatkan, nak kalah, nak menang ni. Denyutan jantung pun dia boleh tahu. Kemudian kita tengok macam-macam sukan ni ada. Dan kita tengok ada memanah pun ada. Memanah pun ada. Okey, siapa suka memanah tu boleh lah. Okey, kemudian aktiviti. Segala aktiviti yang dah kita buat, dia akan simpan rekod dekat sini. Kemudian stres. Ni yang best ni. Dia boleh mengesan kadar stres diri kita lah, diri pemakai jam ni lah. Jadi kalau tak tahulah tepat ke tidak kan, tapi paling tidak kita dapat tahulah keadaan situasi kita tu dalam keadaan stres atau dia bagi tahu kat sini lah. Dia mungkin dia akan bagi dalam nilai. Kemudian dengan nilai tu kita boleh tentukan kita punya stres tu dalam keadaan normal ke, dalam keadaan relax ke, dalam keadaan tertekan betul ke. Ni aku biar dululah, nanti kalau aku tahu stres aku makin stres. Kemudian activity goal ni, ni kita boleh set lah. Okey, kita boleh set kita punya goal tu, goal activity tu macam step berapa langkah kita nak sehari, kalori ke, berat badan ke, kita boleh set kat situ. Music, okey, kemudian ada weather. Dia detect Kampung Baru Subang kat sini. Sini bukan Kampung Baru Subang. Mungkin rupanya tu. Alam. Ni kita boleh set lah alam. Kemudian ada event. Boleh set event kat sini sebagai reminder. Event tu untuk reminder. Kemudian widget yang lain, dia ada kompas, ada barometer, ada timer, ada countdown. Find Mobile, nak cari telefon kita senang lah.
setting, ada watch face setting. Ini untuk setting smartwatch ni. Okey, itu saja yang ada dekat bahagian menu atas apabila kita tekan tombol ni. Kemudian shortcut untuk tombol ni, bawah ni kalau kita tekan dia akan pergi kepada workout tadi lah. Okey, semua aktiviti semua ada kat sini. Senang lah, maksudnya kalau kita nak pergi ni, nak bersukan je, kita tekan je terus yang ni, dia terus masuk ke situ. Okey. Kemudian kita tengok, kalau kita slide daripada atas ke bawah, kat sini ada setting untuk smartwatch ni. Ni untuk lampu, ni untuk brightness setting, nak terang, nak malap, semua boleh setting sini. Back tarik je macam ni. Kemudian ni do not disturb, ni kalau tak nak diganggu, waktu malam boleh lah aktifkan yang tu. Kemudian apa ni? Ni bateri, untuk jimatkan bateri. Kemudian ni untuk lock screen. Kalau kita nak lock lah. Okay, bila kita tekan tu dia dah lock lah. Nak unlock balik tekan ni dia dah lock. Maksudnya kalau kita nak buat macam ni dah tak boleh. Dia dah lock. Okay, kalau nak unlock balik tekan sini lama-lama. Tekan yang bawah ni. Okay, tekan yang bawah ni okay, sampai dia unlock. Okay. Ni fungsi ni fungsi untuk kita cari telefon kita lah. Okay, itu untuk setting tarik daripada atas ke bawah. Kemudian kalau kita tarik daripada bawah ke atas, dia akan pergi kepada notification lah. Yang ni kita set dengan phone kita lah. Kalau kita nak set WhatsApp ke, message ke, call ke, dia akan keluar kat situ. Dia hanya boleh baca je, dia tak boleh reply. Kemudian kalau kita tarik ke kanan ke kiri, dia akan pergi kepada beberapa aktiviti yang ada kat sini lah. Okay, itu saja dia punya fungsi. Mudah mudah. Okey, sekarang ni di depan aku ni ada air. Air dia warna putih sebab bekas dia ni nampak macam air laut sikit lah. Hijau-hijau tumpah lah. Aku nak test dia punya ATM water resistant dia tu. Kita lepas. Berbuih lah. Okey, kita masukkan dalam air. Air ni tu nampak hijau macam air laut, tapi dia punya bekas je, sebenarnya air dia berwarna putih. Alamak, tak boleh ambil. Alah, kecilnya lubang. Macam mana aku nak tarik ni? Okey. Okey, tengok. Dia ada lubang kat belakang ni, lubang untuk speaker dan juga untuk ni lah, kita test. Kemudian kita test soundnya, bunyi tak? Bunyi ya. Kita dah rendam dalam air tadi. Jadi kalau korang nak bawa berenang, korang nak mandi hujan ke apa ke, rasa tak ada masalah. Boleh lagi berfungsi. Boleh lagi berfungsi. Jadi kalau setakat kena hujan tu kan, kita pakai kat tangan kena hujan tu tak ada masalah lah. Ataupun kita nak bawa mandi ke, nak mandi kolam renang ke, nak mandi laut ke, sungai ke, kita nak merentas banjir ke, jadi aku rasa tak ada masalah sebab okey, sekarang kita test dia di bawah keadaan panas terik matahari. Okey, sekarang kita tengok pula dalam keadaan gelap gelita. Okay, sekarang kita tengok dia punya GPS.
Okey, baru dapat lebih kurang 1 minit lebih juga. Okey, dia hilang balik. Okey, baru dia dapat balik. Okey, agak lama juga untuk dia mendapatkan signal GPS dia. Hilang balik. Dia tak stabil lah, GPS dia tak stabil. Jadi jika anda ingin membeli jam ini untuk melakukan aktiviti yang untuk merekod segala data, jadi benda ni perlu dipertimbangkan lah. Okay, GPS dia dapat semula hilang balik. Jadi senang cerita, GPS dia tak stabil lah. Tak macam smartwatch yang lain ataupun fitness tracker yang lain, dia boleh GPS dia stabil. Baiklah, kesimpulan yang dapat aku berikan tentang Amazfit GTR2 ini ialah ianya sebuah smartwatch yang mempunyai desain yang sangat cantik, yang nampak premium dengan penampilan skrin 3D curve display dan nampak seperti sebuah jam tangan yang mewah. Dari segi fungsi, Amazfit GTR2 ini tidak ketinggalan dari segi teknologi yang terkini yang ada pada smartwatch ataupun fitness tracker yang lain ada di dalam Amazfit GTR2 ini. Cuma masalah GPS dia tidak stabil dan agak lewat jika dibandingkan dengan fitness tracker yang lain. GPS yang tidak stabil ini membolehkan data yang kita perolehi itu tidak tepat, khususnya yang berkaitan dengan maps. Okey, secara keseluruhannya dengan penawaran pelbagai fungsi yang terdapat dalam Amazfit GTR2 ini, ditambah pula dengan desain yang cantik dan yang nampak premium ini, dan dengan harga yang jauh lebih murah dari fitness tracker yang lain, menjadikan Amazfit GTR2 ini boleh menjadi salah satu pilihan bagi mereka yang ingin memantau aktiviti kesihatan seharian mereka. Okey, nampaknya sampai di sini saja video aku pada kali ini. Berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.